Antara paparan menarik hari ini. Suaram kecam kehadiran ramai polis di sidang media bersih. UMNO santuni permintaan pengampunan penuh Najib. Lebih baik DAP diam dari respon apa saja isu. Kumpulan Hak-Hak Asasi Manusia Suara Rakyat Malaysia menyela kehadiran ramai anggota dan pegawai polis pada sidang media anjuran bersih yang menggesa pembaharuan. Pengarah Eksekutif Suaram, Sivan Doram Sami, dalam satu kenyataan mengulangi kenyataan bersih yang menggelap insiden itu sebagai intimidasi. Katanya 10 pegawai polis, 2 truk polis dan beberapa motosikal polis ditempatkan di luar pejabat bersih untuk sidang media yang semata-mata menggesa pelaksanaan reformasi yang telah lama dijanjikan. Ini bukan untuk menegakkan ketenteraman awam, sebaliknya ia adalah ugutan yang mesti dikecam. Adakah ini bermakna netizen akan mengkritik keputusan lembaga pengampunan akan menyusul selepas ini atau diarahkan memadam hantaran mereka? Akaun media sosial dipantau atau lebih teruk lagi disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bersih mengecam dakwaan ugutan polis selepas anggotanya dikesan ditempatkan di ibu pejabat Badan Pemantau Pilihan Raya itu. Mengulas selanjut, Sivan menyoal sama ada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail atau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyedari polis memantau sidang media itu. Dia seterusnya membidas tindakan polis yang menjadikan bekas Ahli Parlimen Damansara Tony Paul sebagai sasaran kepada arahan ke Bukit Aman untuk disual siasat berhubung sindirannya terhadap keputusan lembaga pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menurut Sivan, kedua-dua insiden itu menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk menerima kritikan membina. Perbezaan pendapat malah rasa tidak puas hati. Katanya melalui taktik ini, kerajaan telah melakukan pengkhianatan 3 kali ganda. Selain gagal mempertahankan perjuangan yang menentang rasuah dan keadilan, ia juga telah melanggar kewajipan untuk menegakkan hak asasi manusia, terutamanya buat mereka yang menuntut ketelusan dan accountability awam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata UMNO akan menyantuni permintaan bekas Presidennya, Datuk Seri Najib Razak dan keluarganya untuk memohon pengampunan penuh. Presiden UMNO itu bagaimanapun menjelaskan setiap langkah diambil perlu menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Katanya kita ke arah menyantuni permintaan Najib serta ahli keluarganya dan eloklah langkah-langkah yang akan dibuat nanti mengambil kira rasa hormat kepada Agong ke-17 kerana baginda juga mempunyai kuasa seperti bertemaktub dalam perlembagaan. Peguam Najib Syafiee Abdullah berkata, pasukannya sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengemukakan permohonan baru pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri itu berkait kes SRC International. Menurutnya, pihaknya sedang menunggu masa yang sesuai bagi memfailkannya. Minggu lalu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengumumkan keputusan memendekkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda RM210 juta dikurangkan kepada RM50 juta. Susulan itu, Najib dijangka dibebaskan pada 2028 atau tahun seterusnya jika gagal membayar denda berkenaan. Pada 28 Julai 2020, Najib disabit oleh Hakim Nazlan Ghazali yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi kerana salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah dalam kes SRC International melibatkan dana berjumlah RM42 juta. Rayuannya di Mahkamah Rayuan ditolak pada 8 Disember 2021. Najib menjalani hukuman penjara 12 tahun pada 23 Ogos 2022 di penjara Kajang. Sejurus Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya. DAP tidak perlu terlalu terbuka mengkritik pengurangan hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam kes SRC International. Sebaliknya berwaspada ketika mengeluarkan kenyataan. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, kegagalan menguruskan isu tersebut secara berhati-hati dibimbangi menggunakan persepsi meletakkan kesalahan kepada bekas yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah terhadap budi bicaranya dalam memberi pengurangan hukuman. Katanya pengundi Melayu sangat waspada dengan sikap terlalu terbuka DAP memandangkan mereka tidak meyakini UMNO menjaga kepentingan golongan itu termasuk agama. Beliau berkata DAP berisiko membakar 20% hingga 30% pengundi Melayu yang masih menyokong Pakatan Harapan dan UMNO. Azmi berkata Najib tidak layak bertanding pada PRU16, manakala PRU selepas itu juga jauh dari jangkauan. Katanya jadi tiada sebab bagi mereka DAP lantang bersuara hanya kerana mahu memuaskan hati pengundi mereka. Tidak, saya rasa tidak perlu. Mereka sebaliknya bermain permainan bahaya. James Chin daripada University of Tasmania berpandangan pimpinan DAP tidak mempunyai pilihan selain menerima keputusan lembaga pengampunan sambil menyatakan parti mesti berhikmah. Katanya ini bermakna mereka seperti Setiausaha Agung DAP Loke Siu Fook yang mewakili DAP dalam kerajaan macam mana pun tidak ada pilihan. Namun sudah tentu tidak bermakna ahli DAP lain tidak boleh bercakap langsung.
Chin berkata kebanyakan rakyat memahami komponen parti dalam kerajaan perpaduan terikat tangan dalam perkara berkenaan. Katanya walaupun ramai tidak berpuas hati, namun ia tidak akan berlarutan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.